Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh maklumkan kepada saya ya. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya telah pun menerbitkan hitam putih draft pertama dokumen saya berhubung dengan bagaimana Semenanjung Malaysia ni adalah tanah warisan Melayu dalam erti kata sebenar dan sah di sudut sisi perlembagaan, dan Sabah dan Sarawak merupakan tanah warisan pribumi di situ, dan benda ini setakat ini belum diubah menerusi apa jua pindaan perlembagaan dan sebagainya. So anda boleh rujuk terbitan itu yang bertulis di thethirdforce.net, dan jika anda tidak boleh akses, pastikan anda download muat turun aplikasi 1.1.1.1 dan ikut arahan dan anda boleh akses, ataupun anda scroll ke bawah dan tonton live saya selang sehari yang telah menjelaskan perkara ni. Okey, so itu berkenaan dengan terbitan saya. Baik, saya diminta ulas dah berapa kali dah berhubung dengan kenyataan Fahmi Fadzil yang mendakwa tak silap saya kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah berita palsu or something like that lah. Anyway, dikritik oleh Fahmi Fadzil, jadi orang minta saya ulas. Dan saya mulanya tidak mahu mengulas, tetapi saya juga melihat selepas itu ada seorang pemimpin bersatu tampil untuk mempertahankan Muhyiddin dengan menyelar Fahmi Fadzil. So saya mengambil perhatian kepada kenyataan pemimpin bersatu itu yang seperti mempertahankan Muhyiddin, tetapi selain daripada menyelar Fahmi Fadzil, tidak diberi apa-apa penjelasan oleh pemimpin bersatu itu mengapa Fahmi Fadzil silap, mengapa Muhyiddin betul or something like that lah. So macam kenyataan pemimpin bersatu tu pada saya tidak harus dibuat sebenarnya. It doesn't carry any weight. Okay. Dan kemudian ada, kalau penyokong pembangkang mengkritik Fahmi Fadzil, penyokong all that lah. Okay, so saya dah lihat kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan kes mahkamah, keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung dengan petition cabaran Nick Elin dan anak Nick Elin terhadap enactment jenayah Kelantan berkenaan dengan 16 kesalahan jenayah yang disenaraikan yang dikatakan tidak sah dan sebagainya. So saya ada dengar, saya ada baca di Facebook Muhyiddin, di mana ia membawa maksud bahawa dengan keputusan Mahkamah Persekutuannya, kenyataan Muhyiddin membawa maksud dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, maka umat Islam di situ, di Kelantan, boleh tidak lagi terkekang untuk melakukan maksiat ke ataupun khalwat dan sebagainya. Okey. Dan saya pun membaca kenyataan Fahmi Fadzil. Okey. Ini pandangan saya ya. Kenyataan Muhyiddin tidak betul. Okey, dari sudut fakta ianya tidak betul. Babak Nick Elin ni saya sudah tidak senang dengan apa yang dia buat, dan saya dah nyatakannya dalam live saya petang tadi. So babak Nick Elin ini ada dua bahagian, anda rujuk live saya tadi. Bahagian pertama ialah cabaran, petition cabaran. Petition cabaran itu dengan sendirinya tidak ada isu, sebab anda perlu faham ianya adalah cabaran terhadap sah atau tidak satu undang-undang yang dikatakan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. So itu memang peguam boleh lakukan dan dia telah lakukan, dan ianya bersangkut paut dengan perlembagaan, bukannya cabaran terhadap syariat Islam maupun Islam seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Tetapi itu dari sudut perundangan. Ada lagi satu sudut, iaitu sudut kita lihat Nick Elin sendiri, apa motif dia. Dan berdasarkan satu kenyataan yang Nick Elin buat dalam satu podcast, saya sudah mengesyaki niat dia tidak betul,
dan sebab itu saya dapat merasakan Islam dengan syariat Islam sudah terancam. Apakah sebab-sebab saya? Anda boleh rujuk dalam live saya petang tadi. So itu dari saya. Tetapi bila Muhyiddin menyatakan di dalam Facebook bahawa dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, maknanya umat Islam tidak lagi terkekang boleh lakukan maksiat ke khalwat dan sebagainya, itu kenyataan salah. So kenyataan itu salah kerana sebenarnya semua masyarakat Malaysia terikat kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Persekutuan, dan di situ ada tersenarai jenayah-jenayah. Dan sebab mahkamah memutuskan bahawa kesalahan-kesalahan tertentu tidak sah di sudut Mahkamah Syariah Kelantan, ya, tidak patutnya tidak ada DUN Kelantan tidak menggubal undang-undang yang meletakkan kesalahan-kesalahan tertentu sebagai boleh dibicarakan di bawah Mahkamah Syariah, ialah kerana ia melanggar satu pengecualian dalam Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan, di mana jadual itu menyatakan apakah kesalahan-kesalahan yang Mahkamah Syariah ada kuasa, ya, ke atas orang Islam, melainkan kesalahan-kesalahan itu sudah tersenarai dalam senarai persekutuan. Jadi memang ada senarai persekutuan, ya, di mana anda perlu boleh dibawa ke Mahkamah Session, ke Mahkamah Tinggi, ke seterusnya Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan yang tidak melibatkan Mahkamah Syariah. Memang ada kesalahan itu, dan umat Islam di Kelantan tetap dikira melakukan kesalahan jika mereka melakukan perkara-perkara yang beberapa perkara yang tersenarai oleh Muhyiddin. Jadi ianya tidak tepat, salah lah. Beberapa perkara yang disebut oleh Muhyiddin, beberapa kesalahan kononnya umat Islam boleh lakukan, itu salah, beberapa perkara yang disebut oleh Muhyiddin. So dari sudut itu memang tak betul. Cuma saya tak setuju bila Fahmi Fadzil menggunakan istilah, ya, sama ada ianya berita palsu atau, saya tak setuju. Mungkin boleh katakan Muhyiddin tersilap atau terkhilaf, sebab at the end of the day, saya percaya Fahmi Fadzil tidak memanggil Muhyiddin untuk mendapat kepastian adakah Muhyiddin terkhilaf ataupun menipu ataupun whatever you haven't call him. Okay, so saya tidak setuju bila anda terus label sebagai berita palsu. Ia membawa satu implikasi yang berat. Tetapi kenyataan Muhyiddin secara efektifnya, keseluruhannya, ianya salah. So saya tidak tahu dia terkhilaf ke, dia tidak faham perlembagaan ke, atau dia ada motif baik, niat tidak baik ke, I don't know. Okay, tapi ianya salah. So itu komen saya. So ini jawapan saya lah. So saya sarankan jangan mempertahankan sesuatu just blindly, asalkan dia ni kata ianya betul, asalkan dia tu kata ianya salah. Kena lihat juga apa yang dikatakan, dan kenyataan itu salah. Sama seperti satu lagi kenyataan yang pernah dibuat, di mana Tan Sri Muhyiddin mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak ada kuasa mutlak dalam babak pelantikan Perdana Menteri. Kemudian saya hairan macam mana Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh berkata begitu, sedangkan Yang di-Pertuan Agong memang ada kuasa budi bicara mutlak. Dan kita sudah lihat kuasa itu pada PRU 15, di mana walaupun ada 115 SD menyokong Muhyiddin, tetapi akhirnya Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri selepas satu tempoh diberikan kepada pihak yang lain untuk menampilkan bukti sokongan. So kita sudah lihat benda tu, saya tak nak masuk panjang lebar. Tetapi bila saya baca dengan lebih teliti apa yang disebut, rupa-rupanya dalam memetik satu perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan yang bersangkut dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri, ianya dipetik dengan cara yang tidak betul, di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin menulis di situ bahawa pada hemat Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong perlu melantik orang yang mendapat sokongan majoriti. Ini tidak betul. Ya, bila petik perkara tu pun dah tercicir satu perkataan, iaitu pada hemat Seri Paduka Baginda
ahli Dewan Rakyat yang mungkin dapat sokongan majoriti, perkara mungkin itu tercicir daripada kenyataan Muhyiddin, maka kesimpulannya sudah salah. Ya. So saya memperbetulkan dulu dengan menjelaskan kepada anda mengapa kenyataan itu salah. Okay, so itu jawapan saya lah. In this case, memang kenyataan Muhyiddin adalah salah pada pandangan saya. Tetapi saya fikir Puan Amin Fadzil tidaklah perlu guna istilah, contohnya lah, this is fake news ke, berita palsu, all that, sebab anda tidak tahu, mungkin ini satu kesilapan, mungkin admin dia yang buat kenyataan itu dan tersilap, or whatever, I do not know. Okay, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.